بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Selamat bersiaran langsung dengan Al-Kuliah pada petang ini seperti biasa, hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang sangat mulia. Marilah sama-sama kita perbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita dilimpahi rahmat dan berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini Al-Kuliah bersiaran secara langsung, secara eksklusif dari Balairung Seri Istana Arau Perlis sempena ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-67 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa amat bertuah pada petang ini dan kita ucapkan sedekat bertakhta Raja Berdaulat, rakyat sejahtera, negeri berkat, dirgahayu Tuanku Raja dan rakyat berpisah tiada. Kami warga kerja Media Prima, khususnya TV3, sentiasa mendoakan agar baginda terus dilanjutkan usia dengan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini sebenarnya Al-Kuliah juga turut diserikan lagi dengan kehadiran Duli yang teramat mulia Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin putra ibni Tuanku Syed Sirajuddin putra Jamalul Lail, dan juga Duli yang teramat mulia Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akasyah Khalil. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan. Jadi tuan-tuan puan-puan juga bertuah sebagai penonton Al-Kuliah di mana saja, di Malaysia baik, di Singapura baik, di Brunei baik. Semoga kita mendapat rahmat daripada Allah dan ilmu yang kita pelajari pada petang ini. Dan tajuk kita tuan-tuan puan-puan pada petang ini ialah orang sebelah. Siapakah orang sebelah kita? Cuba kita tilik, kita lihat di kiri dan kanan kita. Adakah dia isteri kita, suami kita, ataupun sesiapa sahaja, ataupun dia hanya ada sebelah badan saja. Itu bukan orang namanya. Apapun orang perempuan, kalau di Perlis, kalau kita sebut orang sebelah, itu namanya orang Siam ataupun orang Thailand. Tapi bukan kita bicara tentang orang mana-mana Siam ataupun Thailand, tapi kita bercakap tentang orang sebelah, itulah orang yang berada sebelah rumah kita. Orang sebelah, itu sebelah rumah lah tu. Jadi kita bercerita bab jiran, keindahan hidup berjiran dan batasan-batasan pergaulan dalam kita hidup berjiran tetangga antara jiran kita dengan kita. InsyaAllah akan dikupaskan oleh panelis-panelis kita yang telah kita jemput khas ke sini, iaitu yang bahagia Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan juga panelis yang kedua Ustazah Asni Mansur, seorang pendakwah yang terkenal di Malaysia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah panelis-panelis kita pada petang ini. Dan tuan-tuan puan-puan, alangkah kalau tuan dan puan-puan ada persoalan, ada cadangan dan sebagainya, barangkali anda ada pernah berlaku pertikaian dan anda pernah selesaikan masalah dengan jiran anda hendak kongsikan dengan kami seluruh rakyat Malaysia. Apa salahnya kalau hantarkan SMS dan email kepada kami. Kami akan bacakan soalan-soalan anda, dan dua soalan yang terbaik Pustaka Salam telah bermurah hati untuk memberikan sumbangan kitab fiqh ia sebanyak 8 jilid. Jadi tuan-tuan puan-puan, ambillah kesempatan ini. Anda tidak perlu beli di kedai lagi. Barangkali anda bertuah pada petang ini, cuma SMS dan email kepada kami. Dan ingat, soalan anda hendaklah menepati tajuk kita orang sebelah, bukan cerita yang lain, cerita layang-layang ataupun rama-rama. Cerita orang sebelah, cerita tentang jiran kita. Dan begitu juga kami ucapkan kepada penaja-penaja lain yang sudi menaja hadiah untuk penonton-penonton di Balairung Seri Istana Arau pada petang ini. Hadiah akan ditaja oleh produk Tok Guru yang cukup popular dengan jus Tok Gurunya. Jadi terima kasih kepada Tok Guru dari Safran Integrated Marketing kerana sudi untuk menaja hadiah penonton pada petang ini. Dan juga kepada siapa lagi ya, Galeri Ilmu Sendirian Berhad yang sudi untuk menaja majalah Anis dan juga Asuh yang ada di depan saya. Anis memang bagus untuk membentuk wanita yang solehah, dan juga Asuh begitu baik untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya cukup suka dengan dua majalah ini. Terima kasih Galeri Ilmu Sendirian Berhad dan juga kepada produk kesihatan Aifa Health Sendirian Berhad
yang memang cukup terkenal dengan penawar kencing manis ataupun diabetesnya. Jadi terima kasih kepada semua penaja-penaja, hadiah penonton pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan rahmat dan juga gantian yang lebih baik kepada anda semua. Dan kalau anda sudah bersedia di rumah ataupun di mana saja, apa kata kalau kita singkapkan tabir Al-Kuliah pada petang ini dengan soalan yang pertama yang bagi Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir. Ustaz, kalau kita lihat cerita orang sebelah ni tak lain tak bukan ialah jiran tetangga kita, Ustaz. Jadi nak tanya Ustaz, apakah maksud orang kata jiran dalam Islam dan sejauh manakah pergaulannya, adab-adabnya dengan jiran sebelah rumah kita, terutama kita sebelah orang Islam ni sebaiknya tunjukkan contoh yang terbaik kepada jiran-jiran yang terutamanya bukan Islam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat, sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah dapat kita bersama pada petang ini dan kita membincangkan tajuk orang sebelah ataupun lebih khusus lagi yang kita fokuskan ialah berkenaan dengan jiran kita. Dan apabila Ustaz Fauzi menanyakan tadi tentang masalah jiran, siapakah jiran kita ini, kita biasa mendengar orang kata kalau 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, ke depan dan sebagainya. Itu antara definisi ataupun takrifan. Tapi kadang-kadang saya melihat kadang-kadang agak jauh jugalah. Misalnya kalau di Negeri Perlis, di Negeri Kedah dan sebagainya, kalau orang buat bendang tu masya-Allah, sebuah rumah sepulau, sebuah rumah sepulau dan sebagainya. Jadi nak cari 40 buah rumah itu merupakan agak jauhnya, berpuluh-puluh kilometer lah boleh barang jadi jiran kita itu. Tetapi dalam masalah ini, jiran ini sebenarnya orang sebelah rumah kita dan orang yang hampir dengan rumah kita. Jadi kalau kita melihat suasana hari ini, kalau masyarakat satu taman itu dikatakan jiran kita. Barangkali ada 30 rumah, itulah jiran kita. Barangkali ada 50 rumah, itulah jiran kita. Kalau kita tinggal dalam kawasan perumahan, kawasan flat, kawasan apartmen dan sebagainya, saya anggap itulah jiran kita. Sebab apa? Sebab mereka orang yang hampir dengan kita, mereka kenal kita dan kita juga kenal mereka. Tapi persoalan yang lebih penting lagi ialah bagaimana adab muamalah kita ataupun adab pergaulan kita dengan jiran ini. Saya tertarik untuk membawakan satu ayat Al-Quranul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan di hujung ayat itu Allah Taala menyatakan wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil ila akhir ayat. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sama sekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah iringi wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kita melakukan ihsan terhadap ibu bapa. Kemudian diiringi terhadap orang miskin, terhadap anak yatim dan jiran-jiran yang zil qurba, yang dekat dengan kita, yang mempunyai hubungan kerabat, kekeluargaan dengan kita, jiran yang seagama dengan kita, ataupun wal jaril junub, jiran yang jauh daripada kita, yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kita, ataupun jiran yang tidak seagama dengan kita. Jadi berdasarkan ayat ini, sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asas muamalah kita itu ialah berbuat ihsan. Kita bisa bicara tentang masalah buat ihsan kepada ibu bapa. Macam mana buat ihsan kepada ibu bapa? Kita tidak bercakap kasar dengan ibu bapa kita, kita tidak menengking ibu bapa kita, kita memberi bantuan dan sebagainya. Itu ihsan, itu merupakan satu ungkapan yang umum yang berarti kita melakukan kebaikan kepada ibu bapa kita. Dalam konteks yang sama, bila kita bermuamalah dengan jiran kita, bergaul dengan jiran kita, konsep yang sama ialah konsep ihsan. Dalam erti kata, kita kena berbuat baik kepada jiran kita. Kita tidak boleh bercakap kasar terhadap jiran kita. Kita tidak boleh menengking jiran kita. Kita tidak boleh mengumpat dan sebagainya. Erti ihsan itu. Sebab itulah dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kejiranan orang sebelah ini, Rasulullah bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu." Yang bermaksud, sentiasalah malaikat Jibril alaihissalam datang dan mewasiatkan kepada aku tentang kejiranan ini, tentang orang sebelah kanan kita, sebelah kiri kita yang berada di kawasan perumahan kita ini.
Hingga kata Rasulullah, hingga aku menyangka bahawa jiran itu akan mewarisi harta pusaka kita. Bila kita mati, siapa waris kita? Jiran sebelah rumah kita. Bila kita mati, siapa yang akan waris? Jiran sebelah kiri rumah kita. Itu sangkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Jibril pesan buat baik kepada jiran dan sebagainya. Ini intipati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, definisi atas maksud jiran, tetangga kita sebenarnya ramai, bukan sebuah rumah kiri kanan kita sahaja, sampai 40 buah rumah tu diceritakan dalam hadis. Jadi tuan-tuan, itulah adab pergaulannya yang perlu kita turuti dan kita patuhi, sebab dia melibatkan kehidupan kita pada hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, saya tak mau cerita panjang, kita nak pergi ke Ustazah Asni pula yang telah tunggu sejak tadi lagi. Kita Ustazah, kita berada di Malaysia ni, terkenal satu slogan, One Malaysia, satu Malaysia sekarang ni. Barangkali jiran kita sebelah kanan bukan Islam, sebelah kiri pun bukan Islam, depan pun bukan Islam, belakang pun bukan Islam. Barangkali ada yang Islam. Jadi nak tanya Ustazah, macam manakah hak jiran tadi tu? Kalau jiran kita sebelah kiri itu Islam, macam mana hak kita dengan dia? Apa yang patut kita ucapkan, kita beri dan sebagainya. Kalau sebelah kanan kita itu jiran yang bukan beragama Islam, macam mana pula kita punya pergaulan dengan mereka? Apa hak dia? Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Penonton yang dikasihi Allah, penonton kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum menjawab soalan Ustaz Fauzi ini, izinkan saya untuk membacakan satu ayat daripada surah Al-Hujurat, iaitu ayat yang ke-13 ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakar wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sadaqallahul Azim. Ayat ini membawa maksud, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua ini daripada kalangan lelaki dan juga wanita. Dan Allah juga menjadikan kita ni berbangsa-bangsa, berkaum-kaum. Mengapa? Supaya kita berkenal-kenalan. Dan sesungguhnya Allah tambah lagi firman-Nya, dan orang yang bertakwa di sisi kamu adalah orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah lah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana, lagi Maha khabir. Masya-Allah. Ustaz Fauzi, kita nak bicarakan tentang jiran, dan jiran ni tidak semestinya jiran kita ni jiran muslim. Ada jiran kita yang jiran yang non muslim juga. Dan kadang-kadang dalam kesibukan kita, dalam kita buat budaya kehidupan kita, kadang-kadang kita terlupa hak-hak jiran ni, terlupa. Sedangkan jiran ni sangat penting. Pentingnya jiran sampaikan. Jiran Imam Hanafi rahmatullahi alaih pernah menjual rumahnya. Imam Hanafi ni jiran dia nak jual rumah. Jadi jiran dia kata, aku nak jual rumah ni dengan kali ganda, 7 kali ganda. Jadi dia orang tanya, wahai tuan, kenapa kau jual rumah ni sampai 7 kali ganda? Jadi apa jawapan dia? Sebab kau tahu tak, sebelah kau ni Imam Hanafi. Sebab Rasulullah kata, kalau nak cari rumah, tengok jirannya. Rasulullah pun pernah bersabda, ada 4 tanda kebahagiaan. Yang pertamanya, pasangan yang soleh, isteri yang solehah. Yang kedua, iaitu rumah yang selesa. Dan yang ketiga, jiran yang soleh. Dan akhir sekali, kenderaan yang selesa. Jadi Masya Allah, jadi menunjukkan jiran Imam Hanafi ini mengangkat darjat jiran. Dia nampak betapa pentingnya jiran yang soleh kerana dia memberi tempias kepada kehidupan kita. Dan cuma kita nak faham apa sebenarnya hak-hak jiran yang perlu kita tunaikan. Tahu-tahu jiran tak pernah kita ziarah, dah mati dah. Awak tak habaq, cik baru nak pergi jumpa dia. Dah last baru kita nak jumpa dia. Jadi jelas menunjukkan Rasulullah SAW bersabda, di antara hak jiran yang muslim, yang pertama, berilah salam kalau berjumpa. Beri salam, itu hak yang pertama. Sebab kadang-kadang kita ni susah mulut nak bagi salam, nak lafaz Assalamualaikum pun susah. Sedangkan ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jumpa di supermarket nak bagi Assalamualaikum pun susah. Bukan bermaksud kita nak bagi setiap orang tu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kamu kata, awak betul ke tak betul? Jadi maksudnya yang pertama sekali hak jiran kita, kalau kita berjumpa, ucapkanlah salam. Kerana salam ini adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, bila ada kenduri kendara, kena datang. Kalaulah dalam list jadual kehidupan kita, jadual kerja kita, hari ini saya di sini, besok di sini. Tapi ada pula kad jemputan kahwin, hari Ahad di sini. Dan kita kena masukkan dalam list kita. Sebab ini adalah satu tanggungjawab sebagai menunaikan hak jiran yang Muslim. Dan seterusnya, bila bersin kena jawab. Acum, contohlah Ustaz. Tapi Nabi tak bagi sampai acum tu. Jadi, dia kata Alhamdulillah, sebagai orang Muslim, sedangkan sampai bersin pun Nabi SAW ajar kita jawab. Apa jawabnya? Yarhamkallah. Semoga Allah merahmati kamu sebab bersin ni sihat. Sampai bersin pun kita doakan saudara kita. Apatah lagi dalam hak-hak jiran kita. Seterusnya bila sakit pergi ziarah. Kadang-kadang tak tahu sampai 3 kali. Kita punya jiran bersalin Ustaz. Tak pernah pergi ziarah. Ini anak yang keempat. Bersalin di tempat yang sama, di rumah yang sama. Kita tak pernah pergi ziarah pun. Masya Allah, begitu sambil lewanya kita dengan menjaga hak jiran ni. Seterusnya bila meninggal kita iringi jenazahnya sampailah ke kubur. Dan Nabi sambung lagi, bila dia minta nasihat, kena bagi. Bila minta nasihat, kena bagi contoh. Kadang-kadang kata anak cik ni degil lah. Kadang-kadang bila jiran minta nasihat, kita bukan memujuk, bukan membantu, tapi kita menghukum. Awak anak hang ni ketegak sangat, tak tahu betul ya Ustaz? Kita cakap ke dah? Cakap boleh betul ya? Awak, kita bagi lagi, awak ketegak sangat hang ni. Itulah tak baca doa. Kita bagi lagi macam tu. Sedangkan sepatutnya hak Muslim, kalau dia minta nasihat, tak apa, doakan anak awak. Saya pun doakan sekali. Itu di antara hak-hak yang Muslim Ustaz. Namun, Rasulullah SAW diutuskan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya Nabi ni bukan saja orang Islam kagum, tapi orang bukan Islam pun kagum. Begitu juga kita kena letakkan diri kita bersama dalam masyarakat. Artinya bila seorang tu akhlaknya baik, jiran Muslim nampak dia, alhamdulillah lah aku berjiran dengan dia. Jiran yang tak Muslim pun sukalah berjiran dengan dia. InsyaAllah kita sambung lagi Ustaz, apa hak jiran yang bukan Muslim Ustaz. Okey, terima kasih Ustazah panjang lebar tentang hak jiran, sama ada yang Islam ataupun yang bukan Islam, tetap kita kena menyapanya dalam rumah. Cuma sapaan itu barangkali berbeza, Islam dengan salamnya, barangkali dengan yang tak Islam itu dengan good morning dan sebagainya. Apapun, kita berhak seketika dan kita jumpa lagi selepas ini dengan tajuk Orang Sebelah. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي أبدا على حبيبك خير الخلق Yang sudi teruskan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Orang Sebelah. Dan kita berada sekarang ni langsung eksklusif daripada Balai Rung Seri Istana Arau. Terima kasih kepada anda semua dan rasanya tak ceria kalau kita tak bagi peluang kepada penonton-penonton yang ada di Balai Rung Seri ini untuk tanyakan soalan terus kepada panelis kita pada petang ini dengan tajuk Orang Sebelah, itu jiran sebelah rumah kita. Saya persilakan yang bahagia Dr. Haji Encik Afendi Rajni Khan Abdullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz dan Ustazah. Kalau kita tengok dalam aspek kejiranan ini, kadang-kadang berlaku situasi di mana apabila jiran kita membeli barangan-barangan yang berharga masuk dalam rumah dan sebagainya, kita berasa kita pun teringin juga. Dan akibat daripada keinginan ini boleh berlaku percakaran di dalam institusi kekeluargaan tersebut. Bagaimana kita dapat mengatasi sifat-sifat keinginan itu, Ustazah? Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Effendi. Ini barangkali ialah siapa-siapa pernah mengalami isu yang sama disebabkan isteri ataupun suami katakanlah tengok jiran beli, dia pun nak beli juga Ustazah.
Sampai peringkat suami tak mampu, asyik nak beli macam jiran beli je, bergaduh pula lah suami isteri ni. Jadi apa pandangan Ustazah, nasihat Ustazah kepada mereka-mereka ini? Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz Fauzi pada yang bertanya. Alhamdulillah. Ini senario biasalah Ustaz. Kan? Tapi biasanya yang kena tempias ni rasa macam wanita je lah yang kena ni. Kan? Tapi yang menjadi masalahnya jiran sebelah beli perabot baru yang bergaduh di malam hari kita. Jiran sebelah beli perabot baru, katil baru yang tidur lain bilik kita. Jadi ini menjadi masalah. Jadi ibu dikasih Allah, penonton dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah terutamanya wanita. Dan yang sememangnya ini adalah tanggungjawab suami untuk menasihati isteri. Bukankah wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok? Jadi janganlah diajar, dibimbing dengan cara yang keras, maka dia akan patah. Maka bimbinglah dia dengan bagi ilmu akhirat, bagi ilmu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Nabi ajar, dia kata, wahai para suami, ajarlah isteri kamu bila nampak kebesaran-kebesaran dunia, bila nampak orang sebelah beli perabot, baca doa cepat-cepat. Doa apa? Ni Nabi ajar doa ni Ustaz. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Nabi ajar doa macam tu. Apa maksudnya? Maksudnya, ya Allah, tiada kehidupan yang lebih bahagia, tiada kehidupan yang lebih indah, lebih saadah melainkan kehidupan di dunia. Pujuk isteri baik-baik, tak apa. Nanti abang beli sofa baru. Tak dapat sofa kat sini, nanti abang bagi sofa kat syurga. Nak tak? Bagi maksudnya pujuk dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Tapi menjadi masalahnya kadang-kadang Ustaz, ada setengah suami yang bagi pengajaran pada isteri dengan cara kasar. Jadi kadang wanita ni tak boleh terima. Itu menjadi masalah. Kalau kita ada cara A yang baik, kenapa mesti pilih cara B yang buruk? Wallahu alam. Masih Ustazah, saya setuju tadi bahawa wanita diciptakan tulang rusuk kan, daripada tulang rusuk laki-laki, dekat dengan hati untuk disayangi, dekat dengan lengan untuk dilindungi, bukan daripada kepala untuk dijunjungi, bukan juga daripada kaki untuk dipijaki. Jadi tuan-tuan, apa kata kalau kita dengar pula tadi luahan hati seorang lelaki kan, kita dengar pula luahan hati seorang perempuan, apakah persoalannya kepada ahli-ahli panel kita pada waktu ini? Silakan Puan Rosnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Rosnani ingin bertanyakan satu soalan. Disebabkan kita sibuk bekerja, kadang-kadang tak sempat pun nak bertegur dengan jiran sebelah rumah. Kadang-kadang berlakunya kes kecurian maupun kes penderaan pun kita tak tahu. Jadi persoalannya di sini, apakah implikasinya daripada sikap individualistik ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Rosnani. Itulah kadang-kadang Ustaz, bila dah moden sangat, manusia terlalu sibuk, keluar pagi, balik malam, sampai tak kenal jiran tu. Jiran bertukar pintu bertukar rumah pun tak tahu dah. Bertukar jiran, bila hang masuk rumah ni? Dia tahu, ingat ke perompak, ada setengahnya tak kenal jiran Ustaz, sampai perompak pun disangka jiran. Ingat ke jiran nak pindah rumah kan, perompak bawa lori, selamba je lori tu. Malah 2-3 lamba pun ada juga, yang bukan selamba. Jadi apa komen Ustaz tentang implikasi tentang tak tahu jiran sebelah rumah? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi, terima kasih kepada Puan Rosnani yang bertanya. Sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya persoalan yang diajukan itu bukan soalan rekaan semata-mata, tetapi ia berdasarkan realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Kalau di kampung, di kawasan Perlis ini, insya-Allah rasanya kenal jiran, kenal siapa-siapa adik-beradik dia, anak-beranak semua kita kenal belaka. Tetapi kalau masalah di bandar-bandar besar, di Kuala Lumpur dan sebagainya, memang masalah ini berlaku. Depan rumah, kalau rumah flat, kalau rumah apartmen tu, depan rumah pun kita tak kenal. Kadang-kadang kita tak tahu, ni suami isteri ke, pasangan ke dan sebagainya, kita tak tahu benda tu. Kita tak tahu. Bila orang buat semakan, tanya dan sebagainya, rupa-rupanya tak kahwin lagi tapi duduk macam suami isteri. Sebab apa? Sebab tidak ambil tahu hal keadaan jiran kita. Jadi ini sebenarnya merupakan satu sikap yang tak sepatutnya. Sikap kita mementingkan diri sendiri, sikap kita individualistik, sikap kita yang tak mengambil tahu tentang masyarakat, tentang soal sosial, tentang masalah-masalah kejiranan ini. Sebab itulah kalau kita lihat budaya dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat-riwayat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menekankan soal jiran ini. Soal jiran ini ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawakan beberapa contoh, antaranya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita melihat berlaku satu peristiwa, seorang lelaki datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada Rasulullah, saya duduk satu tempat
Dan jiran saya ni banyak, tapi jiran yang paling dekat dengan saya ni yang paling kurang ajar. Dia dekat dengan rumah saya, tapi yang dia paling kurang ajar. Jadi saya tak rasa aman duduk di rumah ni. Macam mana nak buat? Kata sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya selepas beberapa kali dia minta bantuan daripada Rasulullah 3-4 kali, akhirnya Rasulullah kata, kamu balik rumah kamu, kamu ambil barang kamu letak kat luar rumah kamu. Duduk kat situ, tunggu kat situ. Bila orang lalu lalang, orang tanya apa hal ni, dia ceritakan jiran punya cerita tu, buat begini, buat naya kat dia, buat macam ni lah. Jadi sepatutnya jiran ni kita kena baik, kita kena tolong, kita kena bantu-membantu di antara satu sama lain. Tapi jiran kadang-kadang bukan nak bantu, tapi dia pula yang tolong jadi hantu, nak rosakkan kita, nak cari kelemahan kita dan sebagainya. Jadi ini sikap yang terbaik. Jadi bila dalam peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dibuat macam tu, bila orang lalu lalang tanya dan sebagainya, dia kata jiran saya begini. Maka sahabat yang lalu tanya pun, Allahumma la'u, ya Allah, laknatlah jiran yang sebegitu rupa, laknatlah jiran yang sebegitu rupa. Akhirnya jiran yang kena laknat pun rasa takut dan sebagainya, patah balik mohon maaf kepada jiran dan dia ambil barang tu dan sebagainya. Ini yang perlu kita hayati dalam sunnah Rasulullah SAW. Sebab sunnah ini memberikan pengajaran kepada kita dalam segala aspek kehidupan kita, dalam ibadat khusus kita, dalam ibadat umum kita, dalam aspek kemasyarakatan, dalam aspek sosial, dalam aspek kejiranan dan sebagainya. Maka implikasi yang kita nak bicarakan ini, kalau kita tak kenal jiran kita, amat susah untuk kita melakukan pelbagai aktiviti masyarakat. Tak tahu nak panggil kenduri siapa, bila mati siapa nak uruskan, tak tahu. Kadang-kadang tu tak kenal, dia tak kenal jiran dia, dia tak kenal siapa tu imam, dia tak kenal siapa yang nak uruskan jenazah dan sebagainya. Berlaku dalam masyarakat kita. Itu baru soal yang kecil, tak lagi masalah soal yang besar dan sebagainya. Berlaku di Kuala Lumpur, di tempat saya tinggal tu, orang tak kenal jiran, perompak masuk siang hari Khamis, hari Rabu, orang kerja yang tinggal tu kadang-kadang suri rumah dan sebagainya, masuk lori bawa ketuk sikit. Orang tanya, tak tanya langsung sama siapa, tengok je, buka pintu sikit, tengok, tak ada apa ni. Orang tu ambil barang apa semua, balik tu barulah petang heboh kata curi. Tadi saya tengok ada orang datang ambil barang masuk, saya ingat tuan rumah baru nak. Ini yang perlu kita. Sebab itu kita kena lihat soal ini, implikasinya sangat-sangat negatif kalau kita tidak mengenali jiran. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Saya selepas ni penonton-penonton semua kena ambil kaedah gini Ustaz. Senang je, ambil nama jiran dengan nombor telefon dia. So kalau apa berlaku senang, kau dah pindah rumah ke? Angkut barang tu? Tidak. Baru tahu dia dirompak sebenarnya. Kena rupa, ambil gambar sekali. Pasport orang, pasport. Jadi orang perempuan apa kata kalau kita berehat seketika, dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah dengan soal email, SMS anda pula. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada. والفريقين من عرب ومن عجم. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang memang anda adalah jiran yang baik sebab menonton Al-Kuliah pada petang ini, sebab anda nak mencipta diri anda sebagai orang sebelah yang terbaik pada orang sebelah anda di rumah, insya-Allah. Jiran kita, sama ada flat ke, rumah teres ke, rumah banglo ke, kita semua kena ambil tahu tentang jiran kita. Jadi kita ada satu soalan lagi penonton di sini, Dr. Haji Ni Isham. Kalau ada soalan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada Al-Fadil Ustaz dan Ustazah ke negeri Perlis. Saya ada satu soalan untuk Al-Fadil Ustaz. Dalam konteks masyarakat kita hari ini, kita sering kali dikatakan mencampuri urusan orang lain. Kalau kita dikatakan menjaga tepi kain orang kalau kita mencampuri urusan jiran kita, terutama sekali. Jadi mungkin Ustaz boleh kupas, jaga tepi kain yang macam mana yang dibolehkan dalam konteks Islam. Mungkin Ustaz boleh kupas untuk Terima kasih penonton. doktor. Itulah persoalan tentang jaga tepi kain orang Ustaz. Yang macam mana
Boleh tak kalau dia kain batik ke pelekat macam mana Ustaz? Dia kain. Yang tak bolehnya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada doktor yang bertanya, sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang masyhur dalam masyarakat kita jangan jangan jaga tepi kain orang. Masyhur dalam masyarakat kita. Tapi kadang-kadang kita kena ambil tahu, kita kena ambil berat. Bukan makna kita nak masuk tu sampai tahap soal-soal peribadi dalam soal bilik tidur dia, kita nak tak. Kita nak ambil tahu perkara yang sewajarnya. Sebab apa? Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Rasulullah sebut apabila ista'ana fasta'in, bila fa'in, bila jiran tu minta tolong, hendaklah kamu bagi pertolongan. Bila jiran minta berhutang, hendaklah kamu bagi hutang. Bila jiran ada masalah, hendaklah kamu bantu dan sebagainya. Jadi kita nak kena ambil tahu hal ini. Sebab apa? Sebab kadang-kadang setengah orang yang susah ini dia tak bagi tahu masalah dia. Dia tak bagi tahu kesusahan dia dan sebagainya. Maka soal ini kita perlu ambil tahu, ambil berat soal ini. Bukan kita nak jaga tepi kain. Tapi bila kita jaga tepi kain orang ni, maknanya kita masuk soal-soal, nak tahu satu persatu detail dan sebagainya. Itu yang tak sepatutnya. Tetapi sekadar kita mengambil berat, kita kena bezakan jaga tepi kain orang dengan ambil berat. Maka ambil berat itu dalam konteks ambil berat, maka itu sesuatu perkara yang dibenarkan dalam Islam. Okey Ustaz, memang kita kena tahulah, kena ambil tahu ataupun kena jaga tepi kain orang. Yang tak bolehnya lah masuk dalam kain orang. Okey, awas anda semua. Dan apa kata kalau kita bacakan soalan email ataupun SMS daripada penonton-penonton Al-Quran di rumah ataupun di mana saja. Pada petang ini satu soalan daripada Johan. Dia kata, Ustazah, ni ada satu kes ni, dia kata apa? Dia kata ada jiran dia sangat-sangat sombong. Kemudian sampai ke peringkat dia sendiri pun dan kawan-kawan yang lain, jiran-jiran sebelah yang lain pun berpakat kalau jiran yang sombong tu, angkuh tu, bongkak dan takabur tu meninggal, kita pakat tak mau uruskan jenazah dia. Boleh ke Ustazah macam tu Ustazah ataupun ada cara lain? Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz Fauzi. Johan nama pun dah Johan dah tu. Alhamdulillah. Sampai macam tu sekali perasaan orang kata kecil hati je jiran sebab jiran tu terlalu sombong. Jangan mamai Ustaz jiran ni. Malah bukan ada sampai satu tahap tu Ustaz bukan tak nak uruskan, malah nak jiran duduk sebelah kubur dia pun dia tak nak. Sampai macam tu sekali. Punya buruk sangka Ustaz sampai kata dia tu tak semayang. Besok kalau ingatkan nak wasiatkan apa Ustaz aku mati besok jangan tanamkan kubur aku sebelah dia. Sebab dia tu tak semayang, nanti aku dapat bahang panas api dia. Masya-Allah sampai begitu sekali, sampai berjiran kat kubur pun tak nak jiran. Jadi apa yang kita dapat fahamkan di sini Ustaz Dia kata jiran yang sombong. Jadi kita kalaulah kita berpakat tak nak uruskan jenazah dia, bermaksud kita dah gugurkan tanggungjawab sebenar kita sebagai seorang muslim. Sedangkan itu adalah perintah Allah dan itu adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anta'fu huwa aqrabu littaqwa. Sesungguhnya memaafkan itu adalah lebih hampir kepada takwa. Memaafkan tu lebih hampir kepada takwa. Jadi dekat sini cuba kita fikir ramai-ramai macam mana fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kalau orang bagi tahi dekat dia akan bagi bunga dekat dia. Kalau orang jatuhkan dia, bila orang tu jatuh dia akan bangunkan orang tu. Maksudnya kalau kadang-kadang kita ni bila orang tu sombong, kita lagi sombong. Kau sombong dengan aku sekali, aku sombong dengan kau 100 kali. Itu masalah kita. Tapi Nabi SAW tak. Sebab itulah Nabi SAW ni diangkat darjatnya oleh orang yang bukan Islam pun. Jadi dalam hal macam ni, sampailah kita berniat untuk tak nak uruskan jenazah, ini Islam tidak benarkan sama sekali Ustaz. Islam tidak benarkan sama sekali, tapi berbuat baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hayyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalaulah seorang tu buat baik dengan kita, kita balaslah baik dengan sama dengannya ataupun yang lebih baik. Jadi kalau dia bagi kita sombong, kita bagilah dengan hati yang rendah, jiwa yang tawaduk. Insya-Allah tidak rugi. Hati kita yang merendah diri, Allah akan angkat darjat kita. Buat baik. Bila kenduri kita pergi basuh pinggang, basuh piuk rumah dia Ustaz. Wallahu alam. Biarlah Allah Ta'ala menentukan kita kan. Kalau kita jadi macam dia pun sama juga. Jadi kata Imam Hasan Al-Banna, kunu kasyajari yarmihin nas bil hajari fayarmihim bis samari. Jadilah kamu seperti sebatang pokok yang sedang berbuah. Orang baling dengan batu, dengan kayu, dia tetap baling dengan buah yang manis.
Sekarang di Perlis terkenal dengan harum manis. Lepas ni kita pakat makan harum manis dan kita makan laksa Perlis. Tunggu. Ya, okey. Soalan seterusnya Ustaz, ini cerita bab daripada Kasim. Dia kata bapa saya dan jiran sebelah bergaduh hampir 10 tahun Ustaz. Bagaimana saya sebagai anak hendak mendamaikan, memulihkan hubungan kejiranan ini Ustaz? Anak pula ada rasa inisiatif bagus. Jadi tugas anak-anak barangkali kita tengok kalau ayah kita bergaduh, mak kita bergaduh dengan siapa-siapa, gaduh pun bukan besar-besar Ustaz. Okey, sudu hilang, tali kasut hilang. Itu bergaduh 10 tahun Ustaz. Cara macam mana anak-anak nak buat? Silakan Ustaz. Anak, kahwin anak sama anak kan, baiklah. Okey, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Saya teringat kalau zaman main budak-budak dulu, kalau berkelahi budak-budak ni, dia ambil kasut kata, ni dia kata ni kepala pak hang, ni kepala pak aku. Ni aku pijak kepala pak hang ni. Kalau berani pijak kepala pak aku. Itu budak-budak punya perangai. Jadi kalau sampai peringkat bapa dah, peringkat nak ada cucu dah, kita pun buat perangai sampai sedekat ni. Sedekat sampai 10 tahun berkelahi. Ini merupakan satu tindakan yang tidak Islamik, tidak wajar untuk dilakukan. Tapi baguslah anak ni ada inisiatif untuk mengambil perkara ini. Sebenarnya dalam keadaan ini untuk mendamaikan ni, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana isteri Rasulullah menyatakan bahawa Rasulullah tidak benarkan kita menipu melainkan dalam 3 perkara. Antara yang ditekankan oleh Rasulullah dalam 3 perkara ni ialah dalam bab perang satu, tak apalah bab perang. Yang kedua dalam bab rumah tangga, suami boleh tipu isteri. Suami boleh tipu isteri. Dan Rasulullah kata isteri pun boleh tipu suami juga. Jadi hiduplah rumah tangga kita dalam keadaan tipu-menipu di antara satu sama lain. Yang ketiganya kata Rasulullah untuk al-islah bainan nas, untuk mendamaikan di kalangan manusia ni. Boleh jadi bapa kita dengan jiran ni berkelahi, apa salahnya kita buat cerita, rekalah cerita-cerita. Pak saya tu begini, rasa menyesal lah lama dah berkelahi ni. Pak saya duk puji pak cik begini. Pergi kat pak kita kata pak cik tadi kirim salam, beli buah yang ada macam kebun dia ke apa ke. Ni pak cik sebelah bagi kita kan. Jadi bila mereka berjumpa tu, walaupun kita menipu, bila mereka jumpa tu aura positif tu dah ada. Aura positif tu. Dia bagi buah kat aku, dia kirim salam kat aku dan sebagainya. Jadi mudah untuk ni. Sebab itu Rasulullah benarkan untuk islah, untuk mendamaikan manusia yang berkelahi ni, dibenarkan tipu sikit ataupun dalam istilah kita kata tipu sunat lah ya, tipu sunat. Jadi boleh ambil kaedah-kaedah yang baik dan sebagainya. Yang penting ialah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita nak seru ke jalan Allah ni, mendamaikan manusia ni, jalan Allah ni dengan hikmah. Hikmah ni terserah kepada kita. Kita mengajilah ilmu psikologinya macam mana, kita kaji kelemahan seseorang, kekuatan seseorang macam mana, dan mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Dengan niat nawaitu kita nak mendamaikan manusia yang sedang bertelagah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Itulah idea yang paling bagus. Satu soalan lagi Ustazah daripada Cik Kiah kita. Rombongan Cik Kiah mana tak tahulah ni. Dia kata, Assalamualaikum Ustazah. Macam mana nak tegur jiran yang tak sembahyang? Bimbang jiran terasa hati kerana jiran jauh lebih tua daripada saya. Adakah saya berdosa jika membiarkan mereka sebab takut dan tak berani? Jiran pula garang Ustazah, misai melenting. Silakan Ustazah, macam mana nak tegur tua, dia berumur, tak tegur, ya, tak berani satu hal. Tapi kalau tak tegur berdosa pula. Betul. Silakan Ustazah. Alhamdulillah ya. Jadi maksudnya jiran dia ni ada fikir dan risau macam fikir dan risau Nabi SAW. Sebab Nabi SAW tak fikir diri sendiri. Dia juga fikir pasal umat dia. Kalau Nabi tak ambil cerita macam tak nak jaga tepi kain orang, dia tak fikir lantak engkau lah nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Jadi Cik Kiah ni ada fikir macam mana nak bantu jiran dia ni supaya mati dalam kalimah la ilaha illallah, mati dalam buat solat, mati dalam jaga amal. Bagus fikir dia. Jadi apa yang perlu dia buat? Orang kata kalau nak tegur sebarang tegur, jangan sebarang tegur. Takut dia keturunan mak kilau ke, keturunan hang tuah, tegur dia Ustaz. Kan? Jadi apa yang Nabi SAW sarankan, di antara tanggungjawab kita dalam terhadap jiran, sesama Muslim, doakan mereka. Doakan mereka. Sampai Nabi SAW ajar, bila kita punya jiran ataupun sahabat, yang buat yang tak solat, yang buat perkara yang tidak soleh, maka doakan dia. Di antara doa yang Nabi ajar, Allahumma hdi, ya Allah bagi dia hidayah, ya Allah dia tak solat, ya Allah bagi dia hidayah, ya Allah supaya dia solat, ya Allah. Wa tub alaih, kalau dia bertaubat, ya Allah kau terimalah taubat dia, ya Allah. Waghfir lahu asrahu,
dan kau ampunkanlah dosa-dosanya yang banyak tu ya Allah. Begitu sekali Nabi SAW mengajar kita berkasih sayang. Nabi tak ajar kita berkeras dalam dakwah. Nabi mengajar kita supaya bersopan santun, lemah lembut, berkasih sayang. Kerana kasih sayang ni dakwah akan jalan dengan baik, dengan sopan santun. Dan sesungguhnya doa ni adalah senjata mukmin. Ya, doa mukhul ibadah. Doa ini adalah otak kepada segala ibadat. Dan doa orang yang tidak diketahui oleh orang yang kita doa tu kadang-kadang lebih makbul lagi. Ya, orang sebelah tak tahu. Ya, yang orang sebelah tu telah mendoakan dia, ya Allah, jadikanlah jiranku sebagai jiran yang soleh. Bukan kita menghukum. Kadang-kadang kita lebih suka menghukum. Kau mati besok, kau pergilah kubur seorang-seorang. Kau tak semayang, tak nak, jangan pergi ke Nuri Mahdi, dia tak semayang. Jadi menghukum adalah tidak baik, tetapi mencari jalan, mendoakan itulah jalan yang terbaik yang Nabi SAW suka. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Apapun Ustazah dan anda semua, kita bukan hakim. Kita adalah seorang pendakwah sebenarnya dan kita cuba berdakwah sampailah pada penghujung usia kita. Apapun kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد حبيبك Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua kerana setia dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk orang sebelah. Ini sangat penting sebab tidak ada orang yang hidup macam Tarzan seorang-seorang kat hutan. Kalau hidup macam Tarzan pun itulah jiran-jirannya, harimau, buaya dan sebagainya. Dia kena buat baik dengan harimau lah, dengan buaya, beruang. Apapun kita manusia duduk dalam bandar, duduk dalam pekan, desa dan sebagainya, kita ada jiran-jiran sebelah rumah kita, hendaklah buat baik kepada jiran kalau kita nak jiran buat baik kepada kita. Okey, kita teruskan soalan keseterusnya yang bagi Ustaz ya, daripada Mai Sarah. Mai Sarah dia tanya, boleh ke Ustaz kalau saya tolong bersihkan semak samun belakang rumah orang sebelah tanpa kebenaran dia? Oh, pelik betul jiran ni. Baik punya jiran. Ini grade A punya jiran ni. Bagus dia. Dia tolong bersih. Dia masuk, dia lompat tau. Dia lompat pagar kot. Dia bersih, dia mesin barangkali kan. Yalah, kalau saya pun tengok keadaan lah. Kalau semak samun tu besar sangat, mungkin ada Aedes, ada ular, mungkin ada beruang pun ada boleh jadi Ustaz. Ceplos pun ada kat situ kan. Jadi boleh tak Ustaz dia tolong bersihkan tanpa kebenaran? Silakan. Baik, terima kasih. Ya, nak tolong ni tak ada masalah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu di atas dasar kebaikan dan juga ketakwaan. Kita bersihkan itu, kebersihan itu sebahagian daripada ajaran Islam. Bagi saya tidak ada masalah. Cuma persoalan tu tanpa kebenaran tu. Kita pun tak tahu diizinkan ataupun tidak. Barangkali rumah itu ditinggalkan kosong. Barangkali rumah itu ditinggalkan kosong, setahun tinggal, semak samun dan sebagainya. Jadi mengganggu jiran sebelah, mudarat. Kadang-kadang ada jiran yang PL panggil dia sebegini rupa, biarkan begitu saja. Ini satu tindakan yang tak wajar. Cuma kalau kita nak bantu tidak ada masalah. Tapi kalau jiran tak benarkan ini ada masalah yang lain pula. Sebab kita nak masuk rumah orang lain ni kita kena minta izin. Kita kena bagi salam. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Janganlah kamu masuk ke dalam rumah orang lain hinggalah kamu minta izin dan bagi salam. Ni nak buat nak tebang pokok, boleh jadi ada pokok bunga yang dia sayang dan sebagainya, kita pi racun habis dan sebagainya. Jadi masalah nak tolong tu satu perkara yang baik, tapi kalau dia tak bagi itu satu soal yang perlu kita bincangkan macam mana kita nak selesaikan masalah itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustazah ni Cik Mon kita tanya Ustazah. Dia tinggal rumah flat. Kami tinggal rumah flat. Dia kata jiran sebelah rumah bela kucing. Banyak bela tu kucing tu. Dan kucing tu biasalah dia dah makan, dia keluarkan najis. Ada najisnya, ada baunya dan ada satu lagi Ustazah sebut. Hama kucing pun ada juga. Merebak sampai ke rumah saya dia kata. Menjadi halwa hidung saya, kami sekeluarga. Macam mana nak buat Ustazah? Dah sampai resdung kami ni. Wah, sial jiran ni kan. Silakan Ustazah. Ustaz, kisah ini sebenarnya memang berlaku di masyarakat kita. Macam yang tu tadi tinggal di rumah flat Ustaz. Ya. Ialah maksudnya dah lah berkongsi dinding, berkongsi bau pula lagi Ustaz. Masya Allah. Jadi penonton dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah pesan hidup kita ni khairun nas may yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ni bagi manfaat pada orang lain.
Kalau kita jadi bapa, bapa ni bermanfaat pada orang lain. Kalau kita jadi jiran, jiran ni bawa manfaat untuk orang lain. Tapi kalaulah kita membela kucing, tak bagi manfaat pun untuk jiran kita, malah bagi bau-bauan yang melekat-lekat macam ni Ustaz, Nabi SAW tak bagi sebab dia memberi mudarat kepada orang lain dan dia mengganggu ketenteraman awam. Bila dah mengganggu ketenteraman awam, saya rasa eloklah. Orang kata sekarang ni pun setiap taman ataupun rumah flat dah ada rukun tetangga. Adulah dengan cara yang terbaik. Minta ketua-ketua nasihatkanlah kepada orang yang mempunyai kucing-kucing ni Ustaz, supaya kalau nak bela carilah tempat yang yang sesuai. Kalau duduk rumah flat bela sampai 30 ekor kucing Ustaz, orang yang duduk seorang aja. Bela sampai 30 ekor kucing, masya-Allah. Jadi pasti mengganggu orang sebelah. Dengan baunya dan macam-macam lagi lah. Jadi saya rasa kena fikir bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain juga. Kalaulah kita ni tak boleh bagi manfaat pada orang, jangan bagi mudarat pada orang. Jadi kena fikir dan mintalah selesaikan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Okey Ustazah, saya nak boleh Ustaz cerita yang sama juga tentang Cik Mong tadi tu. Ceritanya katakanlah begini, yang bela kucing tu dia memang tak buat apa-apa tindakan, masih lagi tetap dengan najisnya, baunya macam-macam lah. Jadi yang orang sebelah ni yang tak tahan dah kena resdung, dah dengan 4 tahun resdung, sampai nak buat operation buang hidung dah. Jadi nak tanya Ustaz lah, ambil tindakan dia ambil tindakan macam ni Ustaz. Yang salahnya tuan rumah, kucing tak salah, tak berdosa pun kucing tu kan. Jadi dia buat macam mana Ustaz? Dia ambil karipap, dia masukkan macam-macam lah racun ke dalam karipap tu, dia bagi kucing tu makan biar mampu. Allah. Habis cerita. Apa komen Ustaz? Bagi saya, kalau boleh kita ikut lunas undang-undang lah. Sebab setahu saya di setiap perumahan dia ada undang-undang, macam rumah flat, apartmen dan sebagainya, binatang-binatang ni tak boleh dibela. Jadi kita ambil tindakan yang mengikut lunas undang-undang. Kita boleh bunuh, tidak ada masalah, satu sudut. Tapi implikasinya akan bergaduh, akan berkelahi dan sebagainya, akan bermasam muka, bukan sekadar bermasam muka, mungkin saman menyaman dan sebagainya. Jadi implikasi itu yang kita perlu lihat. Sebab itu kaedah dalam Islam ialah la darara wa la dirar, tidak boleh mudarat dan tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Kita nak berjiran, nak hidup lama dan sebagainya dengan jiran kita ini. Apa faedah kalau kita bunuh binatang itu? Jadi kita ambil tindakan ikut lunas undang-undang. Adu kepada pihak maintenance, pihak rukun tetangga, pihak GMB, Joint Management Body, macam mana nak ambil tindakan, bagi surat amaran dan sebagainya. Kalau tak ada, lepas minggu 2 minggu kita akan ambil binatang ni letak tempat sekian-sekian. Semua itu ada dalam peruntukan undang-undang. Hendaklah kita menjadi jiran yang berhemah, jiran yang baik kepada jiran kita. Wallahu a'lam. Okey, dah sampai penghujung rancangan Ustazah kita pada petang ini. Apa kesimpulan Ustazah sikit, lebih kurang seminit untuk kita kongsi sama-sama tentang orang sebelah. Silakan Ustazah. Okay, kesimpulan saya sikit sebab saya tertarik pada buku yang diedarkan ni, masya-Allah, titah ucapan Duli yang teramat mulia Raja Muda Perlis, yang saya rasa sangat penting dan ini menjadi satu tips untuk kita hidup berjiran. Di antaranya, usia yang singkat jangan dipersiakan. Perkara remeh-temeh usah diperbesarkan. Usah mengadu domba, berprasangka buruk dan bercakaran. Jika mendengar hasutan, janganlah air setitik dilautkan. Tanah sekepal jangan digunungkan. Agenda negeri berikan keutamaan. Tanggungjawab sosial jangan diabaikan. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadi sempadan. Boleh sampai habis Ustaz sikit lagi? Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Yang buruk jadikan sempadan. Jika tidak sahluan, jangan berpatah arang, berkerat rotan. Carilah hikmah dalam diam untuk mencegah sesal yang panjang. Jaga yang retak, jangan sampai belah. Jaga yang sumbing, jangan sampai pecah. Alhamdulillah. Itu kata-kata hikmah Duli yang teramat mulia. Apapun perempuan, itulah kesimpulannya tentang orang sebelah. Dia adalah orang sebelah yang terbaik. Dan anda juga begitu juga, di mana saja dia adalah orang sebelah yang terbaik. InsyaAllah anda akan dapat orang sebelah yang terbaik juga untuk anda. InsyaAllah tuan perempuan, terima kasih yang bahagia Ustaz dan juga Ustazah. Semoga anda semua menonton Al-Quran pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sebelum itu, kalau anda ada komen tentang tajuk hari ini, boleh hantar komen ataupun cadangan anda kepada alkuliahtv3@gmail.com dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk Pergi Tak Kembali bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Shoki Osman daripada Seri Pentas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How great the wonder of the heavens and the timeless beauty of the night. How great
then how great the Creator. And its stars like priceless jewels, far beyond the reach of kings. Bow down for the shepherd guiding him home. But how many eyes are closed to the wonder of this night, like pearls hidden deep beneath the dark stream of desires, but like dreams vanish with the call to prayer and the dawn extinguishes night. Here too, a sign